Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang tajuk Matematik Tingkatan 1, Bab 1 Nombor Nisbah, melibatkan subtopik 1.2, Operasi Asas Aritmetik yang melibatkan integer, serta dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama ialah menghuraikan hukum operasi aritmetik, iaitu hukum identiti, hukum kalis tukar tertib, hukum kalis sekutuan, dan hukum kalis agihan. Dan standard pembelajaran yang kedua ialah membuat pengiraan yang efisien dengan menggunakan hukum asas aritmetik. Okey, jom kita mula. Okey, bagaimanakah anda menghuraikan hukum operasi aritmetik? Okey, hukum operasi aritmetik ada 4. Yang pertama ialah hukum identiti. Yang kedua ialah hukum kalis tukar tertib. Okey, yang ketiga ialah hukum kalis sekutuan. Manakala yang keempat ialah hukum kalis agihan. Okey, kita ada hukum operasi aritmetik ni. Kita akan guna semasa kita membuat pengiraan secara efisien. Okey, iaitu pengiraan yang melibatkan kita mencongak. Okey, bukannya menggunakan kalkulator. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama kita akan lihat hukum kalis tukar tertib. Okey, A tambah B sama dengan B tambah A. Okey, kalau awak perhatikan di sini, kita tukar kedudukan A dan B. Okey, sebab tu namanya kalis tukar tertib. Okey, tukar kedudukan. Okey, hanya untuk operasi darab dan tambah. Yang kedua, A darab B sama juga dengan B darab A. Okey, kita tukar kedudukan. Okey, penambahan dan pendaraban dua nombor boleh saling tukar tertibnya dengan keadaan A dan B ialah sebarang nilai. Okey, sebarang nilai ni bermaksud apa-apa nombor sajalah. Okey, kita lihat contoh. Katakan cikgu pilih A sama dengan 2 dan B sama dengan 4. Okey, dengan menggunakan hukum kalis tukar tertib, 2 tambah 4 sama dengan 6. Dan sama juga apabila kita tukar kedudukan 4 dan 2. Okey, 4 tambah 2 juga dah kita akan dapat 6. Okey, yang kedua, kalau operasi darab juga sama, 2 darab 4 kita akan dapat 8. Kalau kita tukar kedudukannya, 4 darab 2 juga sama nilainya, iaitu 8. Jadi yang pertama ni, cara mudah nak ingat ialah kita tukar kedudukan. Okey, untuk hukum kalis tukar tertib, operasi tambah dan darab sahaja. Okey, hukum yang kedua. Yang kedua ialah hukum kalis sekutuan. Okey, cara mudah nak ingat, kalau untuk kalis sekutuan, sekutu ni bermaksud kita berkumpul. Okey, bersama dalam satu kumpulan. Okey, kita lihat yang pertama. A tambah B, okey, dalam kurungan, tambah C sama juga dengan A tambah kurungan B tambah C. Ataupun untuk operasi darab, A darab B darab C sama juga dengan A darab B darab C. Okey, kita lihat contoh. Katakan A sama dengan 2, B sama dengan 4 dan C sama dengan 6. Okey, di sini 2 tambah 4 kita dapat 6. Okey, 6 tambah 6 kita dapat 12. Okey, kita pilih yang kedua. Okey, yang ni pula. Kalau kita buat 2 tambah kurungan 4 tambah 6. Okey, 4 tambah 6 kita dapat 10. 10 tambah 2 juga kita dapat 12. Okey, jadi ini terbukti untuk hukum kalis sekutuan. Okey, sekutu maksudnya kita kumpulkan dalam kurungan untuk memudahkan pengiraan. Okey, kita lihat yang darab pula. Okey, yang darab 2 darab 4
darab 6. Okey, 2 darab 4 ialah 8. 8 darab 6, 48. Okey, yang kedua. Okey, yang ni 2 darab 4 darab 6. Okey, kita buat 4 darab 6, 24. 24 kita darab 2, juga kita dapat 48. Okey, ini bermakna 2 darab 4 kurungan darab dengan 6 sama juga dengan 2 darab kurungan 4 darab 6. Okey, jadi ini adalah hukum kalis sekutuan. Sekutuan gabung. Okey, gabung dalam kurungan untuk operasi tambah dan darab juga. Okey, hukum yang ketiga ialah hukum kalis agihan. Okey, hukum kalis agihan akan melibatkan operasi darab. Okey, A darab dalam kurungannya ialah operasi tambah. Sama dengan A, okey, yang depan ni akan darab dengan B tambah A darab C. Maksudnya satu nombor yang di hadapan akan ditambah dengan kedua-dua nombor yang berada di dalam kurungan. Okey, untuk operasi kurungannya ialah tolak. A darab B tolak C sama juga dengan A darab B tolak A darab C. Okey, ini ialah hukum kalis agihan. Okey, agih kita keluarkan. Okey, kita keluarkan daripada kurungan. Okey, kita lihat contoh. Katakan A sama dengan 2, B sama dengan 6, C sama dengan 4. Okey, 2 darab 6 tambah 4 sama dengan 20. Okey, 6 tambah 4, 10. Darab 2, kita akan dapat 20. Okey, kita lihat sekiranya kita gunakan hukum kalis agihan. 2 darab 6. Okey, 2 darab 6, 12. Tambah 2 darab 4, 8. Jadi 12 tambah 8 juga akan dapat 20. Jadi kita dapat buat kesimpulan untuk hukum kalis agihan. Kita dapat buktikan 2 darab 6 tambah 4 sama juga dengan 2 darab 6 tambah 2 darab 4. Okey, seterusnya untuk yang tolak. 2 darab 6 tolak 4 sama dengan 4. Okey, 6 tolak 4 ialah 2. 2 darab 2 nilainya ialah 4. Okey, 2 darab 6, 12. Tolak 2 darab 4, 8. Jadi 12 tolak 8 juga nilainya ialah 4. Jadi 2 darab kurungan 6 tolak 4 sama dengan 2 darab 6 tolak 2 darab 4. Okey, sila ya, sini 6 Okey, seterusnya kita lihat hukum yang terakhir iaitu hukum identiti. Okey, hukum identiti agak unik. Okey, yang ni paling mudah nak kenal. Okey, yang pertama ialah A tambah sifar akan dapat sifar A. A darab sifar akan dapat sifar. A darab 1 akan dapat A. A tambah negatif A akan dapat sifar. Dan yang terakhir, A darab 1 per A akan dapat 1. Okey, untuk hukum identiti sangat mudah untuk kita kenal pasti. Okey, lihat contoh. Katakan A sama dengan 2. Jadi 2 tambah sifar sama dengan 2. 2 darab sifar sama dengan sifar. Okey, 2 darab 1 sama dengan 2. 2 tambah negatif 2 sama dengan sifar. Dan yang terakhir, 2 darab 1 per 2 akan dapat 1. Okey, jadi selesai untuk penerangan cikgu untuk 4 hukum yang kita akan gunakan dalam pengiraan secara efisien. Okey, kita akan lihat selepas ini. Okey, hukum operasi asas aritmetik boleh digunakan supaya pengiraan dibuat secara efisien tanpa menggunakan kalkulator. Okey, contohnya yang ni kita tak diberi menggunakan kalkulator, jadi kita akan menggunakan hukum ini untuk kita mencongak supaya mudah untuk kita mengira jawapan. Okey, yang pertama 14 darab 5 darab 20. Jadi yang ni kita akan buat
14 darab, okey, kurungan 5 darab 20. Dan ini ialah hukum kalis sekutuan. Okey, kita akan buat yang dalam kurungan dahulu. Okey, ini adalah kalis sekutuan. Jadi 5 darab 20 ialah 100. Jadi kita akan dapat 14 darab 100. Kita akan dapat jawapannya 1400. Okey, contoh kedua. 4 tambah 19 tambah 56. Okey, di sini cikgu akan menggunakan, okey, cikgu akan tukar kedudukan. 4 tambah 56 tambah 19. Kenapa cikgu tukar kedudukan? Sebab 4 tambah 56 adalah lebih mudah daripada 4 tambah 19. Jadi ini menggunakan hukum kalis tukar tertib. Sebab kita menukar kedudukan 56 dengan kedudukan 19. Jadi seterusnya kita akan buat yang ni dulu. Jadi bila kita buat yang ni, ini adalah hukum kalis sekutuan. Jadi kita akan buat yang ni 60. Okey, kita akan dapat 60 tambah 19 iaitu 79. Okey, boleh faham? Okey, dalam keadaan tertentu, pengiraan yang diminta kita untuk menggunakan hukum operasi aritmetik, kita perlu tahulah hukum-hukum ni. Okey, seterusnya kita lihat latihan. Selesaikan setiap yang berikut secara efisien dengan menggunakan hukum asas aritmetik. Okey, bila soalan macam ni bermaksud, kita perlu menyatakan hukum. Kita perlu tahu hukum asas aritmetik yang ada 4 tadi. Okey, soalan pertama. 3 darab 6 tambah 34 darab 3. Okey, kita lihat ada darab 3, darab 3. Jadi apa kita perlu buat? Yang pertama sekali, kita susun 3 darab 6 tambah 3 darab 34. Jadi ni hukum apa? Okey, kita tukar kedudukan. Jadi ni adalah hukum kalis tukar tertib. Okey, selepas kita buat kalis tukar tertib, apa yang kita boleh buat? Okey, 3 darab 3 darab. Jadi yang tadi kita boleh menggunakan pula hukum kalis agihan. Okey, ni kalau melibatkan operasi macam ni, ada darab, ada tambah, nombor yang sama di darab, itu ialah hukum kalis agihan. Bermaksud kita akan buat dahulu 6 tambah 34. Jadi adalah lebih mudah untuk kita kira 6 tambah 34, iaitu kita akan dapat 3 darab 40. Jawapannya ialah 120. Okey, boleh faham? Okey, soalan yang berikutnya. Okey, 7 darab 98. Okey, cara mudah kita nak tahu 98. Okey, kalau nak darab dengan 7 agak sukar untuk kita congak. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita akan pecahkan 98 kepada 100 tolak 2. Okey, seterusnya kita akan pecahkan macam ni. Okey, 7 darab 100 tolak 2. Okey, ada operasi darab dan ada operasi tolak. Jadi ni akan melibatkan hukum hukum yang mana satu? Hukum kalis agihan. Okey, hukum kalis agihan di mana kita akan buat 7 darab 100. Okey, 700 tolak dengan 7 darab 2, 14. Jadi kita akan dapat 700 tolak 14 dan kita permudahkan menjadi 686. Okey, seterusnya, okey, 330 darab 1/330 tambah negatif 2. Okey, di sini kalau awak perhatikan nilai yang unik di sini, cikgu kata tadi, kalau nilai yang unik macam ni melibatkan hukum identiti. Jadi yang ni sama, kita boleh potong. Jadi yang ni akan tinggal 1 tambah negatif 2. Jadi jawapannya, setelah kita menggunakan hukum identiti, jawapan yang kita dapat ialah negatif 1. Okey, dan soalan yang terakhir, 580 darab 3. Okey, 580 darab 3. Jadi kita akan pecahkan 580 menjadi 500 tambah 80 darab 3.
Okey, kalau jumpa macam ni bermaksud hukum apa tadi? Okey, hukum yang ada operasi darab dan operasi tambah dalam kurungan. Jadi, ini akan menggunakan hukum kalis agihan. Okey, jadi 500 kita darab dengan 3 tambah 80 darab 3. Okey, kita akan dapat 1500 tambah 240. Jadi, dan kita jumlahkan, kita akan dapat 1740. Okey, jadi selesai tunjuk cara untuk pengiraan secara efisien dengan menggunakan hukum operasi asas aritmetik. Jadi, kalau ada apa-apa persoalan yang tak faham, bolehlah ditulis pada ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.